Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Madam Anis yang akan memberi kuliah kepada anda untuk topik ketiga kita iaitu Climb Vienna Secession. Okay, saya merupakan pensyarah untuk kursus teori rangka bentuk bersama dengan Dr. Hana. Kalau sebelum ni awak berjumpa dengan Dr. Hana, so minggu ni kuliah ni akan dikendalikan oleh saya. Okay. Okey, Vienna akhir abad ke-19. Okey, pada akhir abad ke-19, Vienna telah menjadi sebuah pusat kreatif yang melahirkan golongan-golongan pejuang dalam bidang kesenian yang mementingkan inovasi artistik dan bersifat intelektual radikal. Okey, seperti yang telah dinyatakan oleh tokoh-tokoh yang mengkaji tentang The Vienna Secession telah menyatakan bahawa Vienna pada ketika akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah menerima satu getaran sosial dan politik yang sangat kuat bagi membuktikan bahawa Vienna merupakan satu tempat pembiakan yang paling subur dalam aspek budaya dan sejarah pada abad tersebut. Okey, selain itu juga Vienna dikatakan telah menjadi pusat budaya liberal yang mana wujudnya golongan-golongan inovator intelektual yang hebat yang mempunyai kepakaran dan kehebatan dalam bidang muzik, falsafah ekonomi, seni bina dan juga psikoanalisis. Okey, hal ini telah menyebabkan bahawa golongan-golongan ini telah bertindak untuk meninggalkan hubungan mereka dengan pandangan sejarah mereka dibesarkan ke dalam bentuk-bentuk kesenian yang dihasilkan. Okay. Keadaan tahap artistik kesenian di Vienna yang tidak berkembang pada akhir abad ke-19 telah menyebabkan wujudnya satu fenomena baru dalam bidang kesenian di Vienna yang dinamakan sebagai The Vienna Secession. Dan fenomena baru ini telah menyebabkan Vienna telah menerima kejutan yang sangat kuat oleh para seniman Vienna Secession. Okey. Kejutan-kejutan ini diterjemahkan ataupun diberikan melalui karya-karya yang dipamerkan pada pameran Vienna Secession pada ketika itu yang dikatakan telah mengejutkan masyarakat yang konservatif. Okey, pembentukan Vienna Secession pada tahun 1987 telah membuktikan bahawa dengan jelasnya berlakunya kemodenan dalam konteks kesenian di Australia, yang mana ketika itu dikatakan bahawa masyarakat yang berada di Australia itu khususnya masyarakat yang berada di kawasan Vienna merupakan kelompok masyarakat terlalu terikat dengan tradisi mereka yang sangat konservatif. Okey, sebelum saya terlupa dan pergi lebih jauh, The Vienna Secession bukan muncul pada 1987, tetapi The Vienna Secession muncul pada 1897. Saya tertukar tahun tadi. Minta maaf ya. Okey, seterusnya adalah kita akan bicarakan The Vienna Secession merupakan satu gerakan hasil gabungan golongan seniman dan mereka yang memiliki rasa ataupun daya komitmen yang sangat tinggi untuk pandangan internasionalis terhadap dunia seni yang berpandangan jauh. Okey, ini bermaksud bahawa The Vienna Secession diwujudkan oleh golongan-golongan yang inginkan perubahan. Mereka golongan-golongan seniman ini inginkan perubahan dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuklah kesenian, kerana mereka percaya bahawa kesenian akan mempengaruhi daya pemikiran dan juga corak kehidupan masyarakat. Okey, apabila daya pemikiran manusia berubah, pastinya corak kehidupan masyarakat juga akan berubah. So, perubahan-perubahan ini harus mereka menjadikan objek kesenian untuk
mencetuskan idea ataupun untuk menjadi platform awal kepada perubahan-perubahan dalam bentuk kesenian yang lebih tinggi seperti seni bina dan juga sebagainya. Okey. Seterusnya adalah The Vienna Secession ini dikatakan diasaskan ataupun dipelopori oleh Gustav Klimt, yang mana Gustav Klimt ini merupakan seorang artis terkenal di Vienna pada ketika itu. Okey. Gustav Klimt ataupun Klimt ini merupakan presiden pertama The Vienna Secession, manakala Rudolf pula dilantik sebagai presiden kehormat. Okey. Golongan The Vienna Secession ini dikatakan sebagai golongan pemisah antara zaman konservatif dengan zaman kontemporari, iaitu zaman konservatif dan zaman kontemporari dalam bidang kesenian. Okey, jadi golongan-golongan ini telah memilih bandar sebagai tempat khusus untuk mereka menunjukkan hasil-hasil seni kontemporari mereka, kerana mereka percaya bahawa bandar merupakan satu platform ataupun merupakan satu tempat yang paling sesuai untuk melakukan perubahan kepada sesebuah masyarakat dan juga sesebuah negara. Okey, selain itu juga melalui karya-karya yang dipamerkan di pameran Vienna Secession ini juga merupakan karya-karya yang dihasilkan untuk memperkenalkan ibu kota Austria kepada khalayak ramai. Okey, seterusnya adalah pemilihan bandar Vienna untuk mengadakan satu fenomena baru dalam konteks kesenian, iaitu The Vienna Secession ini merupakan salah satu gerakan seni kontemporari dan sejarah pada skala yang global. Okay, untuk pengetahuan bersama, Vienna Secession ini diwujudkan kerana wujudnya situasi the request for change, yang mana golongan seniman ini telah menuntut satu perubahan yang agak besar kepada bidang kesenian, bidang falsafah, bidang psikoanalisis dan sebagainya, yang mana kesemua bidang ini sebelum ini telah diamalkan ataupun telah dicipta melalui teknik yang konservatif. Tetapi The Vienna Secession ini merupakan satu fenomena yang menuntut bahawa kesemua bidang tersebut dilakukan ataupun dihasilkan menggunakan kaedah kontemporari. Maksudnya gabungan antara yang tradisional dengan yang baru. Okey, seterusnya adalah secara tepatnya The Vienna Secession ini dibentuk sebagai suatu reaksi kritikal terhadap konservatisme institusi seni di ibu negara Austria. Okey, keadaan ini menyatakan ataupun menjelaskan bahawa fokus utama perubahan dalam fenomena The Vienna Secession ini adalah kepada aspek kesenian, yang mana ada seni bina, seni ukir, seni lukisan, seni kesusastraan dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kenapa Vienna dipilih sebagai satu tempat untuk mencetuskan satu fenomena The Vienna Secession, kerana Vienna merupakan satu pusat bandar yang dipercayai pusat bandar yang sangat aktif untuk melahirkan golongan-golongan intelektual dan telah menjadi satu tempat untuk golongan intelektual untuk mengembangkan karier mereka. Sebagai contohnya, Sigmund Freud yang merupakan salah satu golongan intelektual yang berasal dari kawasan Austria, yang mana Sigmund Freud telah melahirkan satu teori yang berkaitan dengan terapeutik yang dikenali sebagai psikoanalisis. Okey, seperti yang kita tahu, dekat Austria ni sememangnya banyak tokoh-tokoh dalam bidang psikiatri. Okey, seterusnya adalah awal kegiatannya, gerakan Vienna Secession ini telah mengemukakan sudut pandangan falsafah baru dan estetika baru. So, definisi terhadap maksud falsafah dan maksud estetika telah berubah daripada takrifan bersifat konservatif, telah berubah kepada bersifat contemporary. So, seperti yang kita sedia maklum bahawa takrifan terhadap
falsafah dan estetika bagi sesebuah masyarakat adalah berbeza mengikut masa, mengikut tempat dan mengikut background, latar belakang seseorang individu itu dalam memberi takrifan terhadap elemen falsafah dan estetika baru. Okey, sebagai contohnya saya nak bagi tahu awak definisi keindahan. Estetika ni merujuk kepada keindahan lah. Okey, definisi keindahan antara masyarakat di barat dengan masyarakat di Malaysia adalah sangat berbeza, kan? Kalau kita lukisan yang sebagai contohnya, kalau lazimnya masyarakat di Malaysia ini majoritinya adalah golongan yang beragama Islam. So kalau nak menghasilkan lukisan itu harus mementingkan etika-etika lukisan menurut Islam. So kalau langgar etika tersebut akan menyebabkan unsur estetika pada lukisan tersebut akan hilang. Okey, berbeza dengan dekat barat yang mana mereka dikatakan sangat moden ataupun sangat terbuka untuk menghasilkan karya seni, dan mungkin contohnya dalam bidang lukisan mereka akan cenderung untuk melakukan lukisan-lukisan yang agak bertentangan dengan nilai Islam. Sebagai contohnya, Islam tak boleh lukis figure manusia, tak boleh lukis lukisan yang totally sama dengan keadaan asal. Tapi mungkin bagi masyarakat barat melukis figure manusia yang sangat menyerupai dengan objek asalnya merupakan satu elemen keindahan. So apa yang saya nak tekan kat sini adalah definisi falsafah dan definisi estetika dia akan berubah mengikut zaman, mengikut masa, mengikut tempat dan juga mengikut background golongan individu yang mentakrif tentang falsafah dan estetika tersebut. Okey. Jadi, dalam fenomena The Vienna Secession ini, golongan pemisah ataupun golongan yang meneruskan pembaharuan dalam bidang kesenian ini telah berusaha dan telah berjaya membentuk satu visi kreatif mereka yang heterogen, yang mana mereka berminat dengan produksi seni yang melampaui etika-etika akademik. Untuk etika-etika akademik ataupun peraturan-peraturan akademik untuk mengemukakan elemen estetika yang jauh berbeza daripada unsur-unsur estetika yang sebelum ini. So kat sini nak cakap bahawa definisi estetika dalam konteks kesenian pada zaman Vienna Secession telah berbeza dengan definisi estetika sebelum wujudnya The Vienna Secession. Okey, ataupun dengan lebih mudahnya takrifan falsafah dan estetika pada zaman The Vienna Secession iaitu pada akhir abad ke-19 adalah berbeza dengan takrifan falsafah dan estetika di Vienna pada pertengahan abad ke-19 dan ke bawah, seperti 18 dan 17 dan seterusnya. Okey, jadi elemen contemporary yang dimasukkan pada era The Vienna Secession ini sememangnya sangat berbeza dengan apa yang telah diamalkan oleh golongan yang konservatif. Okey, seperti yang kita sedia maklum, untuk melakukan sesuatu perubahan terhadap sesuatu budaya pemikiran ataupun budaya pemikiran, budaya hidup dan budaya kesenian dalam sebuah masyarakat bukanlah satu kerja yang mudah. So selain pada The Vienna Secession, wujudnya gerakan-gerakan lain. Tetapi kenapa kita memilih tajuk The Vienna Secession? Kerana gerakan The Vienna Secession ini merupakan satu gerakan yang paling terkesan ataupun yang paling meletup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 tersebut. Okey, hal ini kerana terdapat The Vienna Secession ini merupakan satu gerakan yang paling produktif, paling aktif untuk menghasilkan satu pembaharuan dalam bidang-bidang kesenian falsafah dan juga psikoanalisis manusia. Okey, dalam konteks psikologi manusia. Okey, The Vienna Secession telah menghasilkan atau telah membawa elemen pemberontakan golongan seniman yang ingin mempersoalkan
tentang pemahaman tradisional terhadap dunia kesenian dan apakah elemen kesenian yang sesuai untuk diberikan kepada masyarakat hari ini dan juga masyarakat yang seterusnya. So kat sini bahawa golongan-golongan pejuang The Vienna Association ini mempersoalkan adakah kesenian-kesenian yang dihasilkan melalui daya kreativiti yang bersifat konservatif itu relevan untuk dipraktikkan kepada generasi-generasi akan datang. So that's why lah pada awal kuliah tadi telah dikatakan bahawa golongan pejuang The Vienna Association ini telah claim diri mereka berpandangan jauh. So dia nak adakan pembaruan yang lebih moden yang lebih trending dan yang lebih bebas. Okey, kalau kita tengok kejap lagi kita akan tengok sejauh mana kebebasan The Vienna Association dalam berkarya. Okey, jadi dia agak bertentangan dengan sifat konservatif masyarakat pada ketika itu yang lebih yang dianggap lebih tertutup dalam menghasilkan karya. Okey. Seterusnya adalah The Vienna Association juga disatukan oleh visi baharu kumpulan seniman, golongan arkitek dan juga pereka. So kat sini adalah nak cakapnya bahawa 3 golongan besar ini iaitu golongan seniman, golongan arkitek dan golongan pereka telah berganding bahu untuk menghasilkan cetusan idea baru sesuai dengan visi The Vienna Association ini. Dan idea-idea baru itu telah diterjemahkan melalui lukisan, melalui ukiran, melalui seni bina dan juga melalui bidang kesusastraan. Okey, yang ketiga-tiga kelompok ini telah memperkenalkan konsep baharu dengan menerapkan pengaruh yang berbeza dan secara umumnya membuka jalan untuk gelombang modernisme yang akan datang. So kat sini bahawa jelaslah menunjukkan bahawa golongan The Vienna Association ini telah membuka satu jalan baru ataupun telah membuka satu idea pemikiran baru, satu bentuk pemikiran baru untuk golongan-golongan seniman, golongan arkitek dan golongan pereka pada ketika itu untuk menghasilkan satu benda baru luar dari kebiasaan yang diamalkan oleh golongan-golongan masyarakat yang mementingkan elemen konservatif. Maksudnya masyarakat konservatif ni masyarakat yang selesa untuk berada di dalam tradisi lama. Mereka tak nak berubah. Mereka rasa macam selesa dengan dunia mereka. Mereka takut kepada perubahan. So, ia bertentangan dengan konsep yang diamalkan oleh The Vienna Association, yang mana golongan The Vienna Association ini mementingkan satu pembaharuan yang dianggap lebih moden. So, disebabkan itulah perbezaan pendapat ini telah menghasilkan satu bentuk karya seni yang baru. Dan satu bentuk karya seni yang baru itu telah menimbulkan pelbagai kontroversi. Okey, walaupun dikatakan bahawa Gustav Klimt merupakan pelopor kepada The Vienna Association, tapi seperti yang kita tahulah, sesebuah organisasi, sesebuah gerakan, sesebuah kempen dan juga sesebuah perjuangan tidak boleh dalam keadaan berseorangan. Pastinya ada tokoh-tokoh lain yang akan menyokong kepada gerakan-gerakan tersebut, sebab untuk merubah sesuatu zaman, sesuatu era ataupun sesuatu budaya pemikiran bagi sesebuah masyarakat itu bukan mudah tanpa disokong oleh golongan-golongan yang berpengaruh. Okey, so golongan pelopor untuk The Vienna Association ini adalah dikatakan diperintah oleh keinginan untuk memajukan sesuatu yang lahir dalam diri golongan-golongan seniman, golongan-golongan arkitek dan golongan-golongan pereka, seperti Gustav Klimt sendiri, yang mana Gustav Klimt sendiri ini merupakan seorang seniman, seorang yang pakar dalam lukisan dan juga seorang yang pakar dalam dunia seni bina. Okey, seterusnya Coleman, Egon, Joseph dan sebagainya. Okey, Joseph dan sebagainya. Okey, so golongan-golongan ini pada awalnya telah mempunyai persatuan-persatuan yang memperjuangkan bidang kesenian, tetapi ekoran daripada visi mereka untuk menciptakan sesuatu pembaharuan dalam dunia kesenian, mereka telah meninggalkan kumpulan lama mereka dan mewujudkan satu kumpulan baru yang dikenali sebagai The Vienna Association.
Okey. Ini merupakan salah satu contoh yang dihasilkan oleh Coleman Moses yang dikenali sebagai yang dinamakan sebagai lukisan Donauwellen. Okey, yang dihasilkan pada tahun 1901. Yang mana kalau kita perhatikan lukisan tersebut merupakan satu lukisan yang agak bertentangan dengan lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh masyarakat-masyarakat yang dikatakan bersifat konservatif. Okey, kalau lukisan yang sedang ditunjukkan sekarang ini merupakan sebuah lukisan yang diambil ataupun diadaptasi ataupun merupakan lukisan hasil daripada cetusan idea daripada figure wanita. Okey, kalau kita perhatikan figure wanita ini dihasilkan dengan pelbagai bentuk mimik muka. Pelbagai bentuk mimik muka, ada yang kesedihan, ada yang sedang menghayati, ada yang sedang menikmati, ada yang sedang terpaksa sebut, ada yang sedang seolah-olah dalam image yang sedang berahi dan sebagainya. So, image wanita tanpa seurat benang ini merupakan satu image yang bertentangan dengan budaya-budaya di Austria sebelum ini. Kan? Dan lukisan ini sendiri telah membawa satu takrifan kepada golongan seniman yang menggerakkan The Vienna Association ini inginkan satu perubahan dalam kehidupan mereka, yang mana mereka inginkan elemen kebebasan dalam kehidupan mereka. Maksudnya elemen kebebasan itu bukan sahaja dari segi cara berfikir, bukan sahaja dari segi aktiviti kehidupan, malahan mereka ingin bebas dalam menzahirkan apa yang mereka suka, apa yang mereka interest, dan juga menzahirkan dan mereka inginkan kebebasan dalam konteks apa sahaja yang melibatkan diri mereka. So, sebagai contohnya Coleman, ini adalah lukisan dia. Suka hati dia lah dia nak lukis image apa pun, sebab ini adalah lukisan dia, idea dia dan dia punya minat dia punya ketakjuban dia dan interest dia. Okey, itu satu aspek lagi lah. Okey, aspek yang kedua adalah seperti yang kita tahu di dunia ni golongan wanita dianggap sebagai golongan yang lemah, yang harus dilindungi, kan, yang harus ditakbir, tidak boleh menjadi pentadbir, kan. So begitu juga dengan keadaan yang sama juga berlaku di Austria, yang mana golongan-golongan wanita ini hanya dianggap sebagai golongan pengikut, kan, golongan yang harus mengikut dan terlalu terhad untuk meluahkan apa yang mereka rasa, terlalu terhad untuk meluahkan apa idea mereka, sedangkan golongan wanita juga dikatakan sebagai kelompok yang bijak, yang punya perasaan, yang harus diberi peluang dalam sesebuah masyarakat. So that's why lah image lukisan yang diberikan tersebut didatangkan dengan gambar wanita yang wujud dalam pelbagai unsur emosi. So kalau kita tengok dalam teori Goleman, manusia mempunyai pelbagai bentuk kecerdasan emosi. Ada marah, ada cinta, ada sayang, ada rindu, ada benci dan sebagainya. So kesemua unsur kecerdasan emosi itu, kalau kita kaitkan dengan teori kecerdasan emosi dari Goleman tersebut dan kita tafsir kepada image yang dilukis oleh Coleman ini, kita boleh lihat bahawa golongan wanita pada ketika itu sebenarnya golongan yang juga mempunyai perasaan yang harus diberi perhatian oleh golongan masyarakat. Okey, seperti yang kita tahu, setiap hasilan seni yang ada dekat dunia ini termasuk di Malaysia dan juga di alam Melayu merupakan satu medium, satu platform untuk pengkarya-pengkarya menzahirkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka perhatikan dan juga apa yang mereka suka dalam kehidupan mereka. So kat sini kita boleh kalau kita merujuk kepada teori Goleman dalam aspek kecerdasan emosi, kita boleh anggarkan bahawa Coleman Moses ingin menyatakan bahawa golongan wanita mempunyai pelbagai bentuk emosi yang harus dihormati oleh semua
masyarakat di dunia. So golongan lelaki kena respect lah golongan wanita. Tak boleh menganggap golongan wanita ni hanya golongan yang tertutup. Kalau awak tengok image yang image bentuk badan golongan wanita yang dilukis itu berada dalam keadaan yang ketakutan ataupun berada dalam keadaan ketakutan, kesejukan yang memerlukan satu perlindungan. Kan bila kita sejuk kan kita perlu kain selimut kan. So itulah salah satu benda yang kita kena tengok di sebalik lukisan tu apa yang nak disampaikan. Kan nanti awak boleh belajar lagi lah. Nanti bila awak maksudnya awak tengok lukisan tu sebenarnya dia nak sampaikan apa. So sepatutnya kita yang berada dalam dunia seni reka ataupun dunia reka bentuk dan sebagainya ni harus peka dengan culture masyarakat di sekeliling kita agar produk-produk kesenian ataupun agar produk-produk kesenian yang dihasilkan menepati keperluan, kehendak dan keinginan masyarakat setempat. Barulah dia dapat sambutan, barulah ia dibeli, barulah produk kita tu mendapat keuntungan. Kan? Kalau kita hasilkan produk yang tak tally dengan culture masyarakat, yang tidak menimbulkan satu rasa interest, satu rasa keterujaan kepada masyarakat untuk memilikinya, untuk menghayatinya, pastinya produk yang kita hasilkan tu tidak akan laku atau terjual. So, untuk apa kita hasilkan produk tu? Kan? Jadi kat sini adalah Coleman, disebabkan Coleman ini merupakan salah seorang daripada penggerak kepada The Vienna Secession yang inginkan kemodenan dan inginkan kebebasan dalam menghasilkan karya. So beliau telah menghasilkan karya yang cukup bebas. Saya kira cukup bebas bagi abad akhir ke-19 dan awal 20 ni. Sebab sebelum tu karya-karya seni di Austria ketika itu bersifat konservatif dan tertutup. So dengan tidak berpakaian ini menunjukkan bahawa gerakan The Vienna Secession ini merupakan satu gerakan yang sangat terbuka dan sangat bebas, memberi kebebasan kepada golongan seniman untuk berkarya tanpa perlu memikirkan persepsi orang lain. Kan? So dia penting, maksudnya mereka lebih mementingkan apa kepuasan diri mereka berbanding dengan apa persepsi orang lain terhadap mereka. Okey, awal kegiatan The Vienna Secession ini adalah mengemukakan sudut pandangan falsafah dan estetika baru. Seperti yang saya terangkan tadilah, mereka ingin menghasilkan pembaharuan dalam bidang kesenian yang mana aspek kesenian itu pastinya membawa elemen falsafah dan estetika baru. So bila kesenian itu dihasilkan dalam bentuk idea yang baru, pastinya ia secara automatiknya akan membawa satu definisi, satu unsur falsafah dan estetika yang baru. Okey, seterusnya adalah golongan Secession juga mengandung pelbagai gaya untuk membentuk visi kreatif mereka yang heterogen. Okey, ini bermaksud bahawa golongan Secession ni dia bebas untuk melakukan apa sahaja gaya yang mereka rasa selesa, sesuai dan dianggap luar daripada kebiasaan. So, mengandung pelbagai gaya ni adalah untuk mengamalkan mengamalkan pelbagai gaya penghasilan seni. Gaya kalau lukis, gaya lukisan, kalau bangunan, gaya seni bina, gaya reka bentuk yang baharu untuk membentuk dan memenuhi visi kreatif mereka yang heterogen. Okey. Melalui The Vienna Secession juga, kita dapat lihat bahawa golongan seniman ini berminat dengan produksi seni yang melampaui peraturan akademik. Okey, yang melampaui peraturan akademik yang diamalkan oleh golongan masyarakat konservatif sebelum itulah. Okey, seterusnya adalah golongan The Vienna Secession ini juga
telah mengemukakan estetika yang tidak berakar pada seni sejarah. Maksudnya dia tak nak guna takrifan estetika dulu. Dia nak satu estetika yang baru. Seperti tadilah. Seperti tadilah sebab seperti tadi yang telah saya terangkan. Estetika adalah berbeza dari segi latar masa, latar zaman, latar masyarakat, latar tempat dan background seseorang individu itu. So bagi The Vienna Association ni, bagi golongan yang memperjuangkan The Vienna Association ini, mereka rasa salah satu unsur kebebasan merupakan salah satu elemen estetika yang penting dalam kehidupan mereka. Dalam penghasilan seni mereka. Okey. Golongan ini juga telah menerbitkan sebuah majalah yang bernama Versacrum yang memaparkan karya paling representatif pada ketika itu yang berkait rapat dengan gerakan Art Nouveau dan kemudiannya menegakkan perkembangan ekspresionisme ataupun ekspresionisme. Okey, selama bertahun-tahun The Vienna Association ini telah mengadakan beberapa pameran untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh mereka. Dalam masa yang sama juga, mereka juga sesebuah karya yang bersifat baru dan progresif yang dikenali sebagai avant-garde. Yang merupakan avant-garde ini merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Perancis yang membawa maksud lukisan yang bersifat baharu dan juga progresif. Okay, seterusnya adalah tumpuan khusus pada seni bina dan reka bentuk yang dihasilkan oleh Vienna Workshop ini merupakan satu kaedah ataupun satu gerakan seni dan kraft Inggeris yang bersifat baharu dan progresif juga. Maksudnya selain pada lukisan, bangunan juga mementingkan elemen avant-garde ni, iaitu baru dan progresif. Okey, pada tahun 1903 The Vienna Association telah menghubungkan menubuhkan sebuah syarikat untuk melakukan ataupun menggerakkan Vienna Workshop untuk terus menarik minat golongan masyarakat terhadap gerakan The Vienna Association ini. Okey, seterusnya adalah gerakan The Vienna Association ini tidak mungkin akan berjaya untuk ditumpukan atau diteruskan tanpa sokongan-sokongan oleh golongan-golongan orang yang berpengaruh, khususnya dalam bidang kesenian itu sendirilah, dan juga golongan-golongan pemerintah di Vienna, Austria ketika itu. Okey, kehadiran pelbagai bentuk pameran secara berterusan dan pengisian konten majalah Versacrum dan aplikasi yang digunakan oleh mereka pada elemen kesenian dan seni bina dengan mudahnya telah menjadikan mereka memiliki pengikut yang kuat dan mendapat perlindungan daripada orang-orang yang ternama. Okey, so kat sini nak cakap bahawa pelbagai aktiviti yang telah dijalankan telah menarik minat pelbagai lapisan masyarakat dan juga orang ternama untuk menyokong gerakan mereka, dan disebabkan itulah gerakan The Vienna Association ini mampu diteruskan dan mampu bertahan, dan sehingga ke hari ini bangunan-bangunan yang dihasilkan semasa gerakan The Vienna Association itu ditubuhkan masih kekal dan dipelihara sehingga ke hari ini. So kalau kita tengok banyak kesenian The Vienna Association yang telah dihasilkan pada 1898 hingga 1918. Okey. So kalau kita tengok kat situ banyak sokongan-sokongan dalam penghasilan seni kontemporari oleh pelbagai tokoh, pelbagai golongan intelektual dan golongan pakar dalam meneruskan gerakan The Vienna Association untuk menghasilkan kesenian dalam konteks kontemporari yang mana mempunyai pembaharuan dalam konteks falsafah dan juga falsafah ilmu dan juga estetika. Okey, selain daripada lukisan, kita kena ingat bahawa The Vienna Association sangat memberi pengaruh kepada seni bina, seni ukiran dan juga dalam bidang kesusasteraan.
Okey, ini adalah Gustav Klimt, yang mana Gustav Klimt ni dilahirkan di Vienna, di tempat yang berhampiran dengan kawasan Vienna, yang mana ia merupakan anak dari pasangan Ernst Klimt dan Anna Klimt, yang mana Gustav Klimt ni berasal daripada golongan yang serba kekurangan. Bapanya merupakan seorang tukang emas dan ibunya merupakan seorang dikatakan sebagai seorang suri rumah, uh, dan mempunyai minat yang mendalam terhadap dunia muzik, tetapi disebabkan kekangan hidup, ibunya tidak dapat meneruskan minatnya dalam dunia muzik. Okey, selain daripada Gustav Klimt, pasangan suami isteri ini juga memiliki asalnya mereka memiliki 7 orang anak, dan um, dan juga memiliki putera-putera lain selain daripada Gustav Klimt, iaitu Ernst Klimt dan juga Josh Klimt, yang mana ketiga-tiga anak mereka ni memiliki minat dan bakat dalam kesenian sejak kecil lagi. So kat sini nak cakap bahawa Gustav Klimt ni memang berasal daripada berasal daripada keluarga yang memiliki darah kesenian. So bakat dia ni bukan daripada gifted, yang maksudnya kesenian kan gifted kan, bukan bermula daripada diri dia sendiri, tapi telah bermula daripada ibu bapanya, dan menyebabkan Gustav Klimt ni pada usia muda telah menjadi orang yang berpengaruh dalam dunia kesenian. Sebagai buktinya, pada 1876 hingga 1883, di usia 14 tahun, Gustav Klimt telah menerima pengiktirafan dari sekolah seni dan kraft awam yang kini dikenali sebagai University of Applied Arts Vienna, yang mana sekolah itu merupakan institusi yang memberi pendidikan dalam bidang lukisan seni bina. So kat sini nak cakap bahawa kelayakan Gustav Klimt dalam menjadi pelopor terhadap The Vienna Secession, kelayakan itu datang daripada pelbagai aspek lah. Itu dari segi family dia sendiri mempunyai minat, maksudnya darah kesenian tu dah ada dalam diri Gustav Klimt, berasal daripada family dia sendiri, sokongan daripada saudara mara, itu adik-beradik dia, dan juga ibu bapanya. Selain itu juga memang beliau sendiri mempunyai bakat dalam bidang lukisan dan dalam bidang ilmu seni bina. Okey. Seterusnya adalah Gustav Klimt juga dikatakan seorang pelajar yang memiliki semangat dan minat yang tinggi dalam bidang kesenian. So kalau awak ada peluang untuk meneliti background Gustav Klimt ni, kita kena akuilah bahawa idea kecerdasan intelektual dia untuk menghasilkan sesuatu pembaharuan terhadap dunia kesenian di Vienna, Austria, merupakan sesuatu benda yang sangat hebat dan luar biasa, dan sesuai dengan bakat yang telah sedia ada oleh beliau. So keadaan itu menyebabkan beliau layak untuk diangkat sebagai tokoh kesenian dan dianggap sebagai pelopor dalam kemodenan kesenian di Vienna pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Okey, seterusnya adalah tidak lengkap kita membicarakan Klimt Vienna Secession tanpa kita melihat sumbangan dan pencapaian awal yang dimiliki oleh Gustav Klimt. Pada tahun 1880, beliau telah bergabung dan bekerjasama dengan dua saudara lakinya dan juga kawannya untuk membuka syarikat seniman, yang akhirnya syarikat tersebut telah menjadi sumber pendapatan kepada mereka. Seterusnya adalah Gustav Klimt juga dikatakan seorang yang sangat berbudi bahasa dan mengenal jasa dan berkepribadian yang elok. Apabila beliau sudi memberi sumbangan kepada gurunya dengan cara melukis mural di salah sebuah muzium di Vienna. Seperti yang kita tahu, untuk kita membeli dan memiliki sebuah lukisan yang daripada hasil karya golongan profesional bukan sesuatu yang mudah, dan bukannya
dengan kos yang murah. Tetapi Gustav Klimt telah bersedia untuk memberi sumbangan kepada gurunya untuk melukis mural tersebut secara percuma. Okey, idea ini dan juga sumbangan ini juga merupakan satu metod, satu kaedah untuk Gustav Klimt memperkenalkan gerakan The Vienna Association sebenarnya kepada kepada masyarakat. So apabila mural yang dilukiskan yang mempunyai gerakan The Vienna Association itu berada di salah sebuah muzium, pastinya ia akan dilihat dan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Secara tidak langsung, gerakan itu telah diperkenalkan. So mesti orang tengok, apa benda yang pelik ni kan? So orang akan bertanya, menyelidik, dan bagi yang berminat akan mula mendekati dan menyokong gerakan The Vienna Association itu. So Klimt juga telah memulakan kerjaya profesionalnya sebagai pelukis mural, mural dalaman dan shilling di bangunan awam yang besar, termasuk siri allegories dan emblems yang telah berjaya mencuri perhatian ramai. So, lukisan-lukisan ini telah disebabkan gerakan contemporary yang dibawa dalam gerakan The Vienna Association dan idea contemporary itu telah diterjemahkan melalui lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Gustav Klimt ini, dan ia menimbulkan pelbagai kontroversi, dan disebabkan kontroversi telah menarik perhatian ramai. So, seperti yang kita tahulah, sesuatu benda yang kontroversi itu pastinya mudah cepat viral. Okay, kadang-kadang orang sanggup dikecam untuk viral agar ia dikenali. Okay, seterusnya adalah bakat dan minat Gustav Klimt ni bukan hanya daripada sejak azali dan bukan hanya bertitik tolak daripada keluarganya sahaja, tetapi ia juga disebabkan Gustav Klimt ni terlalu mengidolakan Hans sebagai yang dikenali sebagai raja lukisan yang terkenal di Vienna pada abad ke-19. Okey, pada usia 19 tahun, Gustav Klimt telah pada usia 11 tahun di peringkat akhir pengajian, Gustav Klimt telah dijemput oleh penerbit Wiener iaitu Martin untuk menyumbangkan lukisan yang dijadikan isi kandungan dalam jilid 3 bagi majalah Gerlach yang sangat popular pada masa itu. Okey, jilid tersebut nak cakap betapa special je Gustav Klimt ni dalam masyarakat di Vienna ketika itu, telah menyebabkan majalah Gerlach jilid 3 itu telah diberi judul berdasarkan lukisan yang dihasilkan oleh Gustav Klimt sendiri. Okey. Karya-karya yang dihasilkan itu telah menghidupkan kembali mitos berdasarkan lukisan allegories dan emblems ni. Gustav Klimt telah menghidupkan kembali mitos dan simbolisme seni Renaissance dan Barok. Okey. Klimt juga secara semula jadi menghasilkan lukisan mengikut gaya Makart untuk salah satu dari 11 sumbangan lukisannya. Okey, pada 1887, Klimt menjadi salah seorang pengasas dan presiden Vienna Association seperti yang telah diterangkan tadi. Okey, golongan penggerak The Vienna Association telah mewujudkan kumpulan Sacred Spring yang merujuk kepada musim bunga yang suci yang bermatlamat untuk menerbitkan majalah sendiri untuk mempamerkan karya-karya anggota kumpulan mereka. So mereka dah berfikir, mereka kena ada platform, mereka kena ada medium sendiri untuk mereka war-warkan, perkenalkan karya mereka. So nak tak nak mereka kena wujudkan majalah mereka sendirilah. Sebab kalau mereka nak isi di majalah
dari syarikat lain atau pergerakan lain, mesti ruang yang diberikan adalah sangat terhad dan kecenderungan untuk ditolak adalah tinggi. Sebabnya The Vienna Secession ini, Climb Vienna Secession ini merupakan satu gerakan baru. Satu gerakan baru, dan sebagai buktinya tadilah yang mengatakan bahawa Vienna Secession merupakan one of the first modernist art movement. Salah satu gerakan seni modernis yang pertama. So bila yang baru ni orang nak tengok tapi orang takut untuk memberi ruang dan peluang. Itu biasa. Sehingga hari ini pun sama kan. Kita tak akan guna sesuatu barang tu kalau kita tak tengok ramai orang dah terima, ramai orang dah review, ramai orang dah guna. Macam tu juga pada zaman dahulu, pada abad tersebut, The Vienna Secession ni walaupun ramai pengikut, tetapi awalan gerakan mereka juga tidak semudah seperti yang kita jangkakan lah. Okey, seterusnya adalah gerakan Climb Vienna Secession ini telah menerima sokongan daripada pelbagai pihak seperti saya telah terangkan sebelum ni. Antara golongan yang memberi sokongan kepada The Vienna Secession adalah golongan pemerintah, yang mana golongan pemerintah ini telah memberi kebenaran kepada gerakan The Vienna Secession, gerakan Climb Vienna Secession untuk menyewa tanah awam bagi mendirikan ruang untuk pameran. Okey, Climb Vienna Secession ini memerlukan ruang pameran yang tersendiri kerana karya-karya yang dipamerkan pada pameran tersebut merupakan karya yang bertentangan dengan karya-karya yang terdahulu, karya-karya yang sebelum ni yang dihasilkan oleh masyarakat yang konservatif. Kerana visi Climb Vienna Secession adalah untuk menghasilkan karya yang bertemakan bebas, naturalist, realist dan simbolis. Okay. Seterusnya adalah okey, kalau kita tengok kepada poster yang ditunjukkan dalam poster Sacred Spring ni, kita melihat kepada figur wanita yang diwarnai dengan warna keemasan, ada sayap dan digambarkan sebagai wanita yang cantik. So, poster itu sendiri sudah membawa satu maksud yang baharu, dan wanita tanpa surat benang jugalah saya kira telah menimbulkan kontroversi dan sedikit sebanyak telah menarik minat golongan masyarakat ketika itu untuk mengenali sebenarnya apakah yang dimasukkan dengan gerakan Dewi Suci ini, kan? Dan sebenarnya Gustav Klimt dan rakan-rakannya ingin menyatakan bahawa gerakan Climb The Vienna Secession ini bukanlah sesuatu yang salah, cuma ia dianggap bertentangan kerana mereka ingin menghasilkan karya-karya yang bersifat bebas dan mementingkan elemen emosi dalam karya-karya mereka. So ia tidak familiar lah, dia bersifat tidak familiar dengan masyarakat ketika itu. So kalau sebagai pelajar dalam bidang reka bentuk, teknologi kreatif dan sebagainya, kita kena peka, termasuklah warisan sebenarnya, kita kena peka dengan apa yang kita hasilkan, karya macam mana yang kita hasilkan supaya ia boleh viral tapi at the same time dia boleh diterima. Viral tak salah, tapi yang penting ia boleh diterima oleh golongan masyarakat tu. Okay. Kalau kita tengok pada lukisan ni, pada 1883, lukisan ini dihasilkan di Austria yang menunjukkan zaman moden di Austria. Okey, merupakan sebuah lukisan kanvas oleh Gustav Klimt. Lukisan yang dianggap sebagai luar jangkaan itu merupakan figur wanita yang berada dalam keadaan yang aneh, itu tidak berpakaian. Seterusnya menunjukkan ekspresi artistik yang pada masa itu meniru zaman purba. Maksudnya peniruan zaman lampau. So dengan elemen peniruan itu sedikit sebanyak telah mengangkat dan membawa kemasyhuran pelukis-pelukis lama. Okey. Selain itu juga, lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Gustav Klimt juga didasari oleh sejarah
yang berlaku dalam kehidupannya. Yang mana pada tahun 1892, Gustav Klimt telah kehilangan kedua bapanya dan juga abangnya, dan keadaan tersebut telah menyebabkan Gustav Klimt kena memikul tanggungjawab untuk mengurus keluarganya dan keluarga abangnya. Jadi untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, seharusnya Gustav Klimt kena menghasilkan pembaharuan dalam profesinya, dalam karya-karya yang dihasilkannya, agar karya-karya itu dikenali, diterima ramai dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. So, tuntutan itu perlu bagi membolehkan beliau mempunyai sumber pendapatan yang cukup untuk menampung perbelanjaan ahli keluarganya. Secara tidak langsung, karya-karya yang dihasilkan oleh Gustav Klimt ini adalah bertunjukkan beberapa aspek, iaitu minat, kecenderungan dan juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupannya. Ini merupakan salah satu lagi lukisan yang dihasilkan oleh Gustav Klimt, yang mana golongan sejarawan percaya bahawa Klimt telah menggunakan lukisan ini untuk mengecam dasar masyarakat bagi dua buah negara yang dianggap telah mengabaikan semua masalah politik dan sosial pada masa tersebut. Baiklah, lukisan seterusnya pula adalah bertemakan kuasa dan seksual, yang mana penggunaan elemen warisan kuno mengenai Athena melalui ikonografi mitos klasik yang menggambarkan imej dewi yang luar biasa. Klimt percaya dan seolah-olah berhasrat ingin menyampaikan mesej bahawa kuasa adalah pemangkin naluri seksual. Sejarah telah menunjukkan bahawa kuasa adalah salah satu rangsangan seksual yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Seterusnya, pada 1907, lukisan The Kiss juga dianggap sebagai lukisan The Kiss dianggap sebagai lukisan yang dihasilkan oleh Gustav Klimt bagi menggambarkan kekasihnya, itu Emily. Dia merancang dan menghasilkan banyak kostum dan dijadikan model dan karyanya dan dijadikan model menerusi untuk karyanya. Dalam tempoh ini, Klimt telah memperolehi sekurang-kurangnya 14 orang anak. So, kat sini nak cakap bahawa Klimt terlalu obses dengan golongan wanita. Klimt terlalu obses dengan lukisan-lukisan yang bertemakan golongan wanita. Ini adalah salah satu lukisan Gustav Klimt, itu merujuk kepada kekasihnya Emily. Seperti yang telah saya terangkan tadilah. Bangunan dan institusi merupakan menurut The Vienna Secession, terdapat bangunan yang dikenali sebagai The Secession Building yang telah menjadi ruang pertama di Barat yang diwujudkan untuk mengadakan pameran khusus dan masih mengekalkan seni kontemporerinya dari semua bidang. Maksudnya bergabunglah golongan intelektual, golongan pereka, golongan kepakaran seni bina, lukisan, ukiran dan sebagainya dalam menghasilkan The Secession Building ini. Keadaan ini merupakan sokongan dan penghormatan dalam bentuk fizikal dan lokasi geografi kepada golongan The Vienna Secession untuk mereka berkarya dan meneruskan usaha untuk merapatkan jurang antara seni rupa dan seni lukis, patung dan seni bina dan seni hiasan grafik. Maksudnya
bangunan ini mempunyai platform kepada pelbagai golongan mereka untuk berkarya. Seterusnya adalah peluang ini juga telah menjadi pendorong kepada berlakunya proses pertukaran idea antara kategori karya seni. Okey. Ini adalah satu pembaharuan dari segi seni bina. Identiti kesenian climb. Identiti kesenian climb Vienna Secession pula merujuk kepada idea lukisan yang berdasarkan peristiwa masa lampau yang memiliki unsur mitos dan simbolisme dalam masyarakat. Dipengaruhi oleh sejarah hidup. Mengangkat imej gambar atau figur wanita atau imej seorang dewi. Imej landscape menghargai pengamatan yang kepada alam. Masyarakat menggelarkan climb sebagai hantu hutan. Climb Vienna Secession juga merupakan satu gerakan yang sering membawa tema pornografi. Yang mana pada 1894 Climb telah ditugaskan untuk membuat 3 lukisan untuk menghiasi silin Dewan Besar Universiti Vienna. So beliau telah menghasilkan lukisan yang telah bertemakan falsafah, perubatan dan fiqh. Melalui lukisan tersebut, beliau telah menerima kritikan yang sangat hebat kerana keseluruhan tema yang dibawa dalam lukisan tersebut adalah bertemakan karya yang bersifat pornografi. Kaedah karya-karya yang dihasilkan secara terang-terangan ini telah menyebabkan Climb mendapat konflik yang agak kritikal dalam kerjaya dia sebagai golongan seniman yang profesional. Disebabkan kontroversi terhadap lukisan yang dihasilkan itu telah menyebabkan lukisan itu tidak dipamerkan kerana terlalu menyalahi peraturan akademik. Sedangkan lukisan itu dihasilkan di pusat akademik, di universiti kan. So walau apapun golongan customer mengharapkan Climb menghasilkan lukisan yang bebas, tetapi masih lagi menitik beratkan soal peraturan akademik. So kat sini kita nak beri pengajaran bahawa kita bebas melakukan apa sahaja dalam kehidupan kita, tetapi kita juga tidak boleh lari dari sistem undang-undang dan etika yang telah ditetapkan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita. Sebab kita bukan hidup kita je. Kalau kita bebas, kalau kita nakkan kebebasan, orang lain pun nakkan kebebasan. So, semua orang wajib menghormati antara satu sama lain. So, bila kita masuk dekat suatu tempat yang memerlukan etika yang tinggi, kita kena follow lah. Walaupun kita seorang yang ternama, walaupun kita diberi kepercayaan untuk menghasilkan lukisan yang bebas ataupun karya-karya yang bebas, tapi kita kena melihat kepada aspek-aspek keadaan sekeliling kita. So, samalah juga dengan pelajar-pelajar untuk FTKW. Apabila awak nak menghasilkan satu produk, walaupun tu adalah idea awak, tu adalah minat awak, keinginan awak, ataupun apa sahaja yang melibatkan ownership awak, tapi awak kena tengok juga siapa customer awak. Awak nak bagi produk awak tu dekat siapa. Kita kena tengok juga. Sebab ia boleh mengakibatkan satu mimpi buruk kepada golongan-golongan seniman seperti Gustav Klimt ni, pada golongan-golongan yang
memerlukan sumber pendapatan dalam konteks karya-karya kesenian. So, dan satu lagi sebelum saya tamatkan kuliah ni, saya nak awak jangan sempitkan minda. Definisi karya-karya kesenian tu sangat luas. Kan, sangat luas. So, tolonglah teliti sama ada pelajar warisan ataupun pelajar teknik kreatif. Tolong teliti betul-betul dengan apa yang kita lakukan agar ia tidak berada dalam keadaan yang sia-sia. Okay guys, terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk berada dengan saya bagi menjayakan kelas kali ini. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.